Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid hari ini? Ustazah harap murid-murid dalam keadaan yang sihat, selamat daripada wabak COVID-19 ini. Baiklah murid-murid, untuk kelas kafah hari ini, Ustazah harap murid-murid yang lain boleh terlibat dengan lebih aktif dalam kafah. Jadi hari ini tajuk yang akan kita belajar adalah dalam bidang akidah yang bertajuk sifat wujud Allah. Sebelum ini, kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Allah ada 20. Dan sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Jadi hari ini kita nak mengetahui tentang dengan lebih dalam mengenai sifat wujud Allah. Baiklah, objektif pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah menyatakan pengertian sifat wujud. Apakah maksud wujud? Kemudian menyebut hukum beriman kepada sifat wujud. Kemudian membaca dalil nakli dan pengertian Allah bersifat wujud. Dan yang terakhir adalah menyatakan kesan mempercayai kewujudan Allah. Baiklah, kita akan pergi kepada objektif yang pertama, iaitu pengertian sifat wujud. Wujud maksudnya ada. Maksudnya Allah ini ada. Walaupun tidak nampak, Allah itu ada. Okey? Jadi, wujud Allah ini tanpa dicipta oleh sesiapa pun. Allah tidak berhajat pun kepada sesiapa untuk mencipta kerana Allah ini sedia ada. Dia tidak diciptakan, malah dia yang menciptakan. Kita ini semua wajib Okey, itu adalah maksud wujud. Apa tadi? Wujud maksudnya ada. Sama seperti angin, kita tak nampak angin pun kan, tapi kita boleh rasa angin. Sebab sama juga seperti Allah, kita tak nampak Allah pun. Hanya ahli syurga nanti yang boleh melihat Allah. Jadi, tetapi kita boleh merasai bahawa Allah ini ada. Next, hukum beriman kepada Allah bersifat wujud adalah wajib. Okey, adalah wajib. Semua kita ini wajib beriman bahawa Allah itu ada. Maksudnya, menjadi kufurlah orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Kan? Allah itu ada. Semua mukmin yang beriman, Allah itu sentiasa mengawasi tingkah laku dalam kehidupan seharian. Okey? Sebab kita mengetahui bahawa Allah itu ada. Kita tahu Allah tengah lihat kita. Kita tahu Allah mengetahui apa yang kita buat. Next, dalil nakli Allah bersifat wujud adalah dari surah Ibrahim ayat ke-10. Ini adalah petikan daripada surah Ibrahim ayat ke-10 yang berbunyi, ikut saya, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Bermaksud, kita baca sama-sama, berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Tidak ada keraguan bahawa Allah yang mencipta langit dan bumi, termasuklah kita. Kemudian yang terakhir adalah, selain daripada itu, dalil nakli kan kalau sebut dalil, kita akan merujuk kepada dua perkara, iaitu nakli dan akli. Betul? Masih ingat? Kalau nakli adalah ayat daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau akli adalah perkara yang boleh difikir oleh akal. Antara dalil akli adalah kita mengetahui bahawa wujudnya alam ini disebabkan wujudnya Allah. Okay, itu dalil akli yang boleh kita fikirkan.
Kalau Allah tidak wujud, maka alam kita, haiwan, pokok tidak akan wujud. Mesti ada yang menciptakan. Betul. Dan yang menciptakannya adalah Allah yang Maha Bijaksana. Next, kesan mempercayai sifat wujud. Kesannya yang pertama, tidak merasa ragu terhadap ciptaan Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa Allah ini sebaik-baik yang menciptakan. Yang kedua, kejadian alam ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang mutlak. Tidak ada lain yang boleh menciptakan perkara seperti manusia. Siapa yang boleh cipta sebaik-baik kejadian, kan? Jadi yang ketiga juga adalah menambahkan keimanan. Kenapa menambahkan keimanan? Sebab kita akan lebih berhati-hati dengan apa yang kita buat. Sebab kita tahu bahawa Allah ini wujud. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di mana? Di akhirat nanti. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Saya ulang, pengertian wujud adalah ada. Kita mesti yakin bahawa Allah ini ada dan dia tidak diciptakan, dia sedia ada. Baiklah, untuk latihan kamu perlu menjawab quizzes yang akan saya bagi dekat link di dalam grup WhatsApp. Saya harap penglibatan PDPR untuk KAFA ini lebih meningkat daripada hari Isnin lepas, daripada minggu-minggu yang lepas. Minta tolong kita sama-sama juga penglibatan ini sama dengan kelas perdana. Baiklah, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa hari Isnin nanti.